keluar kan? Ada dah kan? Dah keluar. Okey. Ada. Hari ini pun anak teacher tak sihat juga. Mungkin teacher nak beli kit COVID kot, nak tengok macam mana. Okey, tak apalah tu. As long as dia tak kacau, kita proceed macam biasa lah kan. Okey, kita pergi kat conversion sikit. Yang mana yang kita dah pergi pada amalia baru-baru ni. Ada satu Guru Ali kan? Guru Ali kot. Yang explain tentang conversions of iron 2. Teacher tak ingat tapi dah dibentangkan lah. Okey, sekejap je kat sini. Okey, conversions of iron 2 to iron 3 and vice versa adalah salah satu redox reactions lah, sebab tu dia ada dalam tajuk ni, eksperimen ni. Yang kita dah belajar sebelum ni adalah transfer of electron at a distance, and satu lagi dia ada tiga redox reactions yang ada eksperimen. Satu lagi adalah displacement. Okay. Okay, so pergi kat conversions of iron 2 to iron 3. Nak kata susah tak susah, sebabnya dia tak melibatkan banyak sangat agent. Maknanya dia guna iron 2 tu iron 2 apa, iron 3 tu iron 3 apa kan. Dia ada guna satu tu benda je. Okay, alright, so teacher nak pergi kat sini. Rasa kelas L pun samalah, teacher ajar benda yang sama je kan. Mana? Yang inilah benda yang sama Okey, macam yang teacher bagi tahu, kalau conversions ni dia simple sangat. Kita sediakan sahaja test tube. Dan juga agent apa yang kita nak gunalah. Dia sama macam displacement, senang je. Cuma yang awak kena tahu siapa reducing agent, siapa oxidizing agent. Okey, bila kita nak buat redox ni, redox reaction, dia mestilah ada reduction dengan oxidation. So dia mesti ada reducing agent, mesti ada oxidizing agent. Okay, sekarang ni kita fokus kepada macam mana kita nak tukarkan Fe2 plus kepada Fe3 plus. Okay. Alright, so pertama sekali awak nak buat eksperimen yang melibatkan Fe2 plus kepada Fe3 plus. Okay. So bila nak buat reaction macam ni, awak pastikan yang dalam test tube tu adalah salt solution yang mengandungi iron 2 plus. Jadi berdasarkan agent yang kita pakai dalam eksperimen, biasanya ini kan, kita kata dah kan, hafal je yang ini. So dia akan memudahkan awak. So yang mana satu yang ada iron 2, yang ini. Iron 2 sulfate. So masukkan kat sini iron 2 sulfate. Biar dia duduk dalam tu. Nanti yang datang tu dia akan displace kan. Dia akan react, bertindak balas lah. Okay So ni iron 2 sulfate. So since iron 2 sulfate adalah reducing agent, so awak kena apa benda yang awak kena masukkan untuk bagi tindak balas tu berlaku, awak kena masukkan oxidizing agent lah. Apa-apa saja boleh Cuma yang paling senang awak masukkan chlorine water dengan bromine water, sebab dia tak terlalu kompleks sangat bila nak buat half equation. Boleh nak masukkan benda lain, tapi nanti awak akan jadi kat sinilah kan bebankan awak. So better pakai chlorine water ke ataupun bromine water. Iron 3 plus kita tak pakai lah nanti bercanggah pula dia punya ions tu. Okay, pakai yang inilah, biasanya pakai ini ataupun ini. Half equation pun mudah kan, insyaAllah. Okay, so bila dah masukkan oxidizing agent dalam tu, so redox akan berlaku lah. Okay, and then buat half equation macam biasa. Sekejap teacher nak check budak ni sekejap. Oh, okay, dia masuk lah. Okay, tak apalah. Dia dah masuk dah. Right. So kalau ni pula kita pergi kepada iron 3 pula. Awak nak tukarkan kepada Fe3 plus tu kepada Fe2 plus. Okay. So apa nak kena masukkan sini, dalam test tube tu mesti ada iron 3 plus. So apa yang kita ada dalam list kita, iron 3 chloride. Iron 3 chloride. So masukkanlah iron 3 chloride kat sini kan. So since iron 3 chloride ni adalah oxidizing agent,
So apa-apa yang nak masukkan tu untuk pastikan redox tu berlaku, masukkanlah reducing agent. Tapi eksperimen suka buat apa? Dia suka masukkan zinc. Dia suka masukkan reaktif metal, magnesium ke apa-apa, ada 3 kan, magnesium, aluminium dengan zinc. Tapi kat dalam lab kita pakai zinc. Okey, satu hal boleh juga masuk potassium iodide, potassium bromide tu boleh, tak ada masalah. Cuma kenapa pakai reactive metal ni, sebabnya observation dia sangat mudah. Kita tengok kalau zinc tu dissolve ke, zinc tu ada reactions kan, so berlakulah penukaran Fe3+ kepada Fe2+ lah. Okey, so sebelum teacher terlupa, teacher nak jawab balik soalan dah ni kot yang tanya pasal ion tu kena ada Roman ke tak. Okey, ada kawan awak tanya, yang ni teacher ulang balik kelas L, ada kawan awak tanya, kalau ion yang melibatkan Roman tu contohnya macam ni, manganate ke dichromate ke, perlu tak letak Roman dia sekali dalam jawapan tu? Okey, so teacher nak jawab yang tu, nanti lepas ni awak boleh take note lah. Okey, so contohlah acidified potassium manganate kan, dia kan melibatkan manganate ions dan juga manganese ions. Okey, hari tu kita ada buat transfer of electron at a distance punya latihan kan. Dia melibatkan acidified potassium manganate dan juga acidified potassium dichromate kan. So apa yang berlaku? Yang ni kan, kita tengok pada sini kan. Ion tu pergi ke jadi Mn2+ ions kan. So dia kata lose electron bla 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 macam tu kan. Lose electron ke? Ni gain electron lah sebab dia oxidizing agent. Okey, teacher kata kalau awak buat dalam bentuk ion, tak perlu letak Roman tu. Tapi kalau awak buat ejaan, awak spell ions tu, awak kena buat macam ni. Manganate. Manganate apa ni? Ikutlah Roman dia. Yang inilah yang ni. Okay, yang ni kalau awak buat dalam ejaan, awak kena buat macam ni. Manganese ikut charge dia ni. Ni je yang special sikit sebab nama dia. Dia punya charge tu lah. Manganese ion. Sebab apa Sebab kalau tak letak Roman tu maknanya tak lengkap dia sebagai ion. Sebab dia ni ada transition element. Bila transition element, manganese sebenarnya ada banyak charge. Sebab tu kita kena buat Roman tu. Manganese pun ada banyak charge. So kita kena buat Roman tu lah, apa-apa yang melibatkan transition element. Okay, ada lagi. Kelas I boleh tu kot. Sebab teacher tak buat proper hari tu kan. Masalah. Itulah. Banyak masalah hari tu. Okay, apa pula kalau kita pakai potassium dichromate? Ion. Dia akan jadi ni kan. Chromium kan. Okay, macam mana kita nak buat? Ini kalau dalam jawapan awak buat yang ni dalam bentuk simbol kan. Dichromate ion, lose electron to form gain electron to form chromium ion, Cr3+ ion. So, itu kalau awak buat dalam simbol. Tapi kalau awak eja, awak kena buat macam ni. Dichromate 8 je ni kan. Ion, ni. Gain electron bla 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 to form chromium tengok charge, ni pun tengok charge. Ni je yang kena tahu. Okey, ion. Kena eja. Okey, kalau mungkinlah pelajar kata, aku tak nak ambil risiko, aku nak buat macam ni. Tapi, akan tetapi dia satu masalahnya kalau soalan kata name reducing, ni oxidizing agent kan? Tak apa, oxidizing agent. Kan dia ada minta peranan apa semua tu kan. Kalau dia kata suggest, tak ada masalah awak buat dalam jawapan ni. Tak ada masalah. Okey, ni betul. Okay, kalau dia kata name. Kalau dia kata name, awak kena eja ions tu kan. So yang ni. So awak senaraikanlah yang mana ada Roman. Yang teacher boleh bagi yang ni lah. Yang biasa kan. PB. Yang ini ada dalam acid base punya soalan dia kata namakan ions yang kita dalam test pocket ion kan ada PB kan. So PB ni macam mana dalam bentuk ion, PB2+ ion ni lead to ion. Sebab PB ni pun transition element, dia ada charge 4+. Okay, apa lagi? Yang ni
kat atas ni, kat mana dah tadi teacher jumpa tadi? Selain ni, ferrum tu juga. Ferrum tu, okay, kita tengok kat sini. Ada yang menyuruh teacher ke? Kejap ini, tengok sini. Tengok. Iron pun dia adalah transition element kan. Sebab itulah tengok dia buat Roman. Dia sebut ions dalam bentuk, dalam ejaan tu iron 2 ion. Tengok pada apa? Ini senang je. Ni iron 3 ions. Kalau nak buat dalam bentuk ejaan tu lah. Nak namakan dia sebagai ions. Copper. Copper pun adalah transition element sebab dia ada copper plus dan copper 2 plus. So buat macam mana copper Roman 1 ions dan juga copper Roman 2 ion macam tu. Tu je lah yang biasa jumpanya, copper, ferrum, and then yang pelik sikit manganese dengan dichromate lah sebab dia tak sama charge dia tu kan. MnO4 minus tapi Roman dia sebabnya apa itu? Kejap banyak kali kejap. Sebab ini refer kepada oxidation. Kalau awak nak tengok kan kat mana transition element, awak boleh pergi kat nota periodic table subtopik last sekali tentang transition element. Yang mana yang ada Roman ni. Bila yang ada Roman tu, bila dalam jawapan esok-esok awak kena tahu macam mana nak buat dia dalam bentuk ni lah ejaan tu dan Roman dia apa. Okay. Ada soalan tak? Clear tak? Boleh ke? Boleh tak tu? Senyap je. Ada orang tak ni? Ada bunyi sikit. Apa? Halo, suara. Boleh, Cik. Yen juga tolong jawab. Thank you. Okay, kita pergi pada ni lah. Ini. So, ini benda yang sama kan hari tu kan? Okay, ini. Contohnya ini adalah penukaran Fe2 plus kepada Fe3 plus. Fe2 plus kepada Fe3 plus. So nak masukkan apa? Yang dalam ni mestilah iron 2. Iron 2 sulfate lah kan yang ada dalam list tu. Okay, so sekarang ni dia masukkan apa? Tengok kat sini. Since yang kita tengok half equations pun kita tahu dia masukkan bromine water. Okay. So iron 2 sulfate ni adalah reducing agent kan, sebab itulah half equations dia macam ni. Fe2 plus kepada Fe3 plus tambah elektron kat belah kanan. So manakala bromine water ni adalah oxidizing agent, sebab itulah half equation jadi macam ni. Okay. Alright, so bila kita tengok pada oxidation number, kita tengok siapa yang meningkat oxidation number tu, itu adalah oxidation. Tapi tak payah nak tengok situ pun tak apa, kalau awak hafal agent-agent dia ni pun awak akan tahu ini reducing agent, lepas tu dia undergo oxidation. Bila awak dapat point kat situ, awak draft point kat situ, so awak akan ada banyak point yang awak boleh tulis kat dalam jawapan awak tu. Okay, so macam teacher bagi tahulah, teacher memang suka sangat start dengan half equation sebab dari situ teacher dapat banyak info kan. So dari sinilah teacher tahu, okay ni adalah reducing agent dia, and then yang undergo oxidation ni adalah dia ni, Fe2 plus lah. Okay, cuma nak pergi kat oxidation number tu, cara nak tulis je kan. Okay, cara nak tulis dia oxidation number of, okay tengok. Kita tahu yang bahawa Fe2 plus dia menghasilkan Fe3 plus, so kita tengok pada oxidation number. Okay, ini ambil dia punya charge tu tapi jadikan dia sebagai oxidation number, maka sign untuk oxidation number duduk kat depan. Okay, dan meningkat jadi itu. Tu pergi kepada 3. Okay, so macam mana nak jawab in terms of oxidation number? Sebut oxidation number of siapa ni? Atom, sebut atom dia, jangan sebut ion. Tu je. Itu je yang berbeza. Okay, oxidation number of iron ataupun ferrum boleh juga. Ferrum tu betul-betul sikit increases from plus 2 to plus 3. Kalau student buat 2 plus 2, 3 plus, sign ni duduk belakang, salah. Ini refer kepada charge. Oxidation number kita tengok pada elemen tu. Sign dia mesti duduk kat depan. Okay. So tapi benda-benda lain, benda-benda lain sama macam kita jawab dalam transfer of electron tu. At a distance tu lah. Siapakah yang akan undergo oxidation, tengoklah pada reactant dia. Ini
pun reaktan dia. Okay, tengok pada half equations lah, ion apa. Cuma oxidation number tu kena sebut elemen dia tu lah. Okay, pergi kat sini pula. Sekejap lagi teacher nak update kat penyelaras attendance update lagi ni. Okay, update exam 44. Okay, ini pula bromine molecule undergoes reduction, bukan proses. Reaction Okay, so oxidation number. Okay, kita tengok sini Br2 kalau dia as a molecule dia 0. Macam mana tahu? Kalau praktis awak boleh buat. And then dia jadi ions kan? So negatif 1. Negatif 1. So kosong ke negatif 1 menunjukkan dia menurun. Oxidation number dia menurun. So dia reduction lah. Okay, and then macam nak jawab, kita kena sebut atom apa yang mengalami penurunan number of oxidation number tu. Okay, oxidation number of siapa ni? Bromine. Jangan buat bromine molecule, jangan buat bromine gas, jangan. Bromide ion pun jangan. Sebut elemen dia. Atom lah atom. Okay, oxidation number of bromine decreases from 0 to negative 1. 0 tak payah letak sign lah sebab dia tak ada nilai kan. Yang lain-lain, jawapan dia sama macam kita jawab yang biasa-biasa tu lah yang kat atas sebelum ni. Cuma ni je lah, take note. Okay, sekejap teacher berhenti sekejap nak update sekejap. Susah sebab clash kan, exam dengan ni. Kelas, Okay dah. So teruskan kepada Fe3 plus dengan Fe2 plus. Rasanya teacher tak pergi detail macam yang kat atas tu, benda yang sama cuma kita tukar agent dia lah. So agent yang duduk dalam ni mestilah ada, oh bodohnya testi aku. Tak apalah, iron 3 chloride. So iron 3 chloride ni adalah oxidizing agent. So masukkanlah apa-apa yang bertindak sebagai reducing agent. Macam teacher bagi tahu, dalam eksperimen kita suka guna metal lah sebab kita nampak. Observation tu akan nampak lah. Kalau dia thinner, dia ada bubble-bubble sikit, dia lah tu adalah tu kan. So yang ni dia pakai zinc. So bila kita tahu siapa oxidizing agent, siapa reducing agent, kita boleh buat half equation. Okay, pergi kat oxidation number. Tengok sini, iron kan, ferrum kan. So sebutlah ferrum ataupun iron. Okay, jangan letak dia kat belakang ion-ion tu pula, macam tu pula kan. Adalah benda-benda yang awak kena tahu sikit-sikit tu. Inilah kadang-kadang bila dalam exam student kata dia boleh buat kan, dia boleh buat dan tapi dapat result sebaliknya, tak seperti apa yang dia expect sebab teknik menjawab macam tu lah. Okay, ni oxidation number of zinc increases from 0 to plus 2, plus duduk depan, ni pun plus duduk depan. Okay, so habis kat situ. Yang ini teacher minta hari tu kelas L jawabkan kan. Okay. So kita try dulu buat sikit. Pada yang kelas L tu teacher nak minta awak buat soalan nombor 5. Nak minta wakil tolong jawabkan boleh? Yang ini kelas C awak buat yang soalan 3 dengan 4 tu dan teacher nak minta wakil kelas C. Okay. So teacher kelas L buat soalan 5, kelas C boleh buat sekarang soalan 3 dan 4. Sekejap saja ni. So teacher bagi masa dalam pukul 9 tu teacher nak jawapan. Minta wakil kalau tak teacher petik nama. Alright. Boleh tak ni? Senyap ni? Clear tak? Okay. Okay
Yang soalan atas ni, yang C tu minta explain juga oxidation number oxidation number. Tak minta sini in terms of transfer of electron. Oxidation number tu. Okay. Kelas L dah siap ke soalan 5 sikit je? Senang je kan? Barium chloride. Kelas C ada tak volunteer untuk soalan 3? Soalan 4 ke? Kalau ada cepat Sebenarnya jawapan ada kat atas je pun. Tapi yelah awak kena fahamlah dulu, jangan tiru pula jawapan. Ada volunteer tak? Tak ada ni. At least soalan 3 je dulu. Kelas C. Tak ada volunteer. Senyap ni. Tak ada ke kelas C nak volunteer? Soalan 3. Minta seorang tolong cepat sikit. Tengok sikit. Syahirah tak nak? Alisa ke? Akilah ke? Akilah. Nur Akilah ada 2 orang. Ada tak? Ya, teacher. Boleh jawab. Siapa tu? Alisa. Alisa boleh jawabkan ke untuk kawan-kawan ni? Yang Soalan 3 semua je. tadi. Tak. Soalan sampai F ke? F? A sampai F ke, teacher? Ke tak sempat siap kan? Tak ada? Yang observation tak buat, teacher. Observation tak apa, tinggal. Lupa nak beritahu. Observation tinggal. Okay. Dia dah buat dah? Okay. Okay, cepat. Half equation tu Br2 tambah 2 elektron. Lepas tu hasilkan 2 Br minus. Sebab bromine water ni apa? Oxidizing agent. Undergoes reduction. Okay, betul lah. Reaction. Okay, ni explain oxidation number dulu boleh? Oxidation. Number. Dia undergo reduction sebab oxidation number of siapa? Of bromine. Betul. Okay, then? Decrease from 0 to -1. Betul, 0 to -1.
Okay, kalau dia tanya pasal in terms of transfer of electron ni senang je kan. Awak ambil half equation ni, awak tukar dia dalam bentuk ayat. Tak mahu teacher buat Bromine. Okay, since kita nak cakap pasal elektron kan. So bromine molecule gain electron to form bromide ions. Kena sebut ion atom ataupun molecules lah. Okay, pemerhatian tu kita hold sekejap. Alright, pergi inference. Okay, inference. Nak bagi tahu colorless ke teacher? Ke Observation tu bromide. warna. Inference tu. Inference Alisa buat apa? Ke tak pasti? Tak pasti je. Okay, tinggal dulu. Okay, peranan adalah agent lah. Oxidizing agent lah kan? Oxidizing agent. Okay, so tolong teacher jawab yang sebelah. Nanti yang selebihnya teacher buat lah. Okay, ni ion 2 ni. Fe2 plus. Lepas tu? Fe3 plus tambah elektron. Tambah elektron ke? Sini dah tambah elektron kat kiri dah. Ni kan dah reduction kan? Fe3 plus tambah elektron. Tambah elektron. Ni oxidizing agent lah ni. Kan? Sorry, ni oxidation. Dia adalah reducing agent kan? So ni oxidation reaction. Okay. So kenapa dia oxidation reaction? Sebab oxidation number of siapa Alisa? Oxidation number of ion Betul. increased from plus 2 to plus 3. Okay, betul. Plus 2 to plus 3. Okay. Alright, so tak apa. Yang lain teacher jawabkan. Okay, bila dia kata kadang-kadang soalan suka minta kita explain oxidation number sekali dengan transfer of electron. Ada dalam buku teks. Kan? So awak jawablah macam ni. Lepas oxidation number jawablah tentang elektron tu. Elektron tak ada masalah. As long as ada half equations, adalah explanation tentang transfer of electron tu. So macam mana nak buat? Tengok situ Fe2 plus ion. Kalau awak tak nak buat macam ni, tak apa. Awak je ion 2 ion. Macam tu. Okay. Lose electron to form Fe3 plus ion. Kalau buat eja, buatlah ion bromine 3 tu ion. Okay. So observation. Observation macam kena buka, tak apalah. Okay, observations dia Observation ni tengok kat sini. Nak conteng sikit. Tengok half equations tu, malah nak buka dokumen lain kan. Conteng kat sini lah. Okay, macam mana nak buat? Tengok sini. Tengok half equations awak. Dia mula-mula observations untuk BR bromine ni kan. BR2 is warna brown. Sebab dia water. Bromine water. Okay, then apa yang berlaku? After reactions, dia menghasilkan bromide ions. So, bila dah jadi ions, dia akan jadi colourless. So, kat sini nak buat apa? Buatlah brown solution of BR2 turns to colourless. Nah, inference banyak kali teacher bagi tahu, tengok kepada product half equation. Sama ada nak jawab macam ni boleh. Ada kawan dia buat macam ni kan. BR2 is oxidized to form Br minus ion. Tapi teacher kata kalau nak mudahkan lah, kalau tak pandai buat ayat macam ni lah. Siapa yang terror tak apa, tak masalah. Tengok pada produk dia. Ni inference mesti tengok pada hasil half equation. Kalau half equation awak betul, produk inference semua akan jadi betul lah. So apa yang nak buat? Buatlah bromide ion is present. Bukan present. Cara nak sebut. Is present. Okay? Macam tu. Tengok produk dia. Ini pula. Kita pergi kat ni Fe2 pula. Itu hari tu teacher salah warna. Masa kelas dulu. Okay. Fe2 plus pergi jadi Fe3 plus.
plus E. Tengok color dia. Tengok balik kat test for cation lah. Okay. Fe2 plus warna dia green. Tengok balik kat ion yang kita belajar masa form 4. Ini pula dia jadi brown. Okay. So inilah observation dia. Green solution turns to brown solution. Green solution turns to brown solution. Okay, so apa inference dia? Dia kata ambil je produk dia. Fe3 plus is present. Ataupun nak buat Fe2 plus is reduce. Ni silap lah. Ni reduce kan? Sebab ni reduction, dia reduce lah. Ni. Ini pula Fe2 plus is oxidized to form Fe3 plus ion. Okay, tolong salin jawapan. Nanti esok-esok tak adalah kata teacher saya tak tahu sebab teacher tak bagi skema jawapan. Sedangkan ni dah bincang. Okay, so persamaan ionic equations ni awak gabungkan half equations kedua-dua ni dan cancelkan elektron dia. So memandangkan elektron tak sama, so yang ini kena darab 2 lah semua. Darab dulu semua tu 2 biar dua-dua jadi 2 elektron, so baru boleh cancel. Siapa ada masalah lagi dengan ini, bagi tahu teacher PM personal lah. Teacher tak ajar dalam kelas ni sebab benda yang dah belajar banyak kali. Kau tak faham juga, bagi tahu teacher. Okay, ini pergi kat sini. Okay, kelas A kalau ada volunteer soalan 5 tu minta volunteer Okay, seterusnya pergi kat soalan nombor 4. Okay, bahan tu buatlah bahan apa yang terlibat kan. So kalau teacher nak buat sini zinc pun tak ada masalah. Situ ferrum dulu ke tak ada masalah. Buatlah dalam bentuk ni kan. Eja pun tak apa. Okay, half equations dia. Kalau zinc, kita tahu zinc ni adalah reducing agent. Sebab itulah half equations dia menunjukkan dia adalah oxidation lah. Elektron duduk belah kanan. Reaction. Okay, dan yang ini pula Fe3 plus kan. So dia adalah oxidizing agent. So half equation dia mestilah reduction. Elektron duduk belah kiri. Macam tu. Okay So ini adalah reduction lah. Okay, ini teacher nak terangkan berdasarkan oxidation number dulu. Sebab ini kan conversion kan. And then baru teacher buat elektron tu, pasal elektron tu. Sebab oxidation number dengan elektron tu dia kawan baik. Kadang-kadang explanation tu boleh jadi dua macam tu. Boleh tambah markah. Okay, and then di sini kenapa dia oxidation? Sebab oxidation number of zinc increases. Tengok sini increases dari mana? From, okay, kalau zinc dia adalah metal, atom dia kosong. Jadi macam mana? Dia jadi plus 2. 0 to plus 2. Siapa nak tahu yang mana kosong? Molekul saja mesti kosong. Metal saja mesti kosong. Tengok lagi apa dia. Tengoklah balik. Tengok balik nota. Okay, then yang ni pula kita buat satu-satu kat sini pula. Yang ni pula kenapa Fe3 plus ni adalah reduction? Sebab oxidation number dia of iron decreases from, ini obvious lah, plus 2 to plus 3. Buat 2 plus 2, 3 plus salah. Kita bukan nak buat charge oxidation number. Okay. Charge ni dia hanya ada untuk yang metal dengan non-metal, ion dengan anions. Tapi dalam periodic table tak semua yang boleh jadi metal, tak semua yang boleh jadi non-metal. Itu charge. Itu charge. Kalau oxidation number, semua elemen yang ada dalam periodic table tu dia ada nombor dia. Dia ada nombor dia. Okay. Alright, so perhatian tengok kepada ni. Sebab dia pakai metal kan. So bila ada reactions, ni benda ni sama je Apa-apa yang reactions yang kita pakai metal, yang kita masukkan metal, mesti cakap observation dia become thinner. Sebab dia ada reactions. Okay, so zinc. Zinc ni dia ada reaction ni kan. So zinc is dissolved. Atau zinc become thinner. Inference sama je lah. Inference tengok je lah produk dia apa.
zinc 2 plus ion is present ataupun zinc is oxidized to form zinc 2 plus ions. Okay, teacher ambil yang mudah-mudah je. Okay, ini pula. Ini Fe3 plus jadi Fe2 plus. Kalau tengok warna dia, Fe3 plus ni adalah brown. Fe2 plus ni adalah green. So, brown solution turns to green solution. Oh, senang math set. Ni turns to green solution. So nak buat apa inference dia? Tengok pada produk dia, teacher buat mudah je. Is present. Ni ejaan dia gini, tapi tak adalah teacher tengok pun. Ada yang buat gini kan, ini kehadiran. Ini hadir. Tapi tak adalah kita kata salah, kita bukan tengok grammar pun. Okay, ataupun nak cakap zinc is formed ke, zinc is produced ke boleh juga. Zinc 2 plus is produced. Kalau tak nak pakai present je lah. Okay, ini adalah agent apalah, tengok sendirilah. Kan, reducing agent ke, oxidizing agent ke. Okay, soalan 5 dah ada wakil ke? Nak tolong teacher? Saya teacher. Okay. Siapa tu? Sal. Apa dia? Sal. Sal, okay, thank you Sal. Okay, Sal nak buat soalan nombor 5, terus bagi contoh P. Contoh P tu bromine water. Bromine water sebab apa Sal? Sebab dalam tindak balas yang pertama tu ferrum iron 2 chloride tu mengalami oxidation. So dia reducing agent. So dia memerlukan oxidizing agent bromine water lah. Betul. Okay, Q? Q tu guna zinc sebab zinc tu merupakan reducing agent. Yang ni iron 3 chloride tu oxidizing tak? Okay. So yang ni soalan ni dia tanya pasal tindak balas satu je kan? So senang je kan? Okay, macam mana Sal buat? Nombor 2 tu iron 2 ion release electron. Okay, senang je. To form? Nombor 3 tu to form iron 3 ion. Betul? Tinggal. Okay, iron tu. Yang nombor 3. Nombor 3 tu iron 2 ion occur oxidation. Betul. Mudah. Kalau elektron tu pastikan release elektron to form apa to form apa? Lengkapkan ayat tu. Okay, so pergi kat reaction satu yang reduction kan. So bromine nombor 4. Bromine receive electron to form bromide ion. To form Br2 ions. Okay, boleh bromide je pun boleh. Okay, occur apa? Reduction. Dah ada terang-terang kat atas tu reduction. Okay, half equation. Oh, ini baru dia cakap pasal tindak balas 2 kan. Half equation siapa? Nombor 6 Asal buat apa? Nombor 6 buat yang pertama Fe3 plus E menghasilkan Fe2 plus. Lepas tu satu lagi Zn menghasilkan Zn2 plus 2E. Okay. Alright, so bagus. Yang ni yang Sal buat tu dia buat dua-dua half equations. Betul lah tu. Okay, walaupun dia minta ni tak lengkap ni kan. So macam mana nak buat half, teacher nak ingatkan kalau dalam AC half equation tu at least buatlah kat sini, noted lah kat pemeriksa tu oxidation. Okay, apa dia? And then half equation reduction. Nak nampak proper kan? So tulis apa dia itu. Macam yang Sal buat tadi, oxidation, ni reduction ni. Kan? Reduction kan? Reduction tu sebab turun. Okay, teacher buat kat sini lah. Fe3 plus tambah E dapat Fe2 plus. Okay, half equation. Terbalik lagi ni. Ni reduction. Tengok. Okay, ni oxidation lah. Untuk reaction nombor 2 kan Sal kan? Zinc 2 plus tambah 2 elektron lah. Okay, Sal boleh buat pemerhatian ke? Ada buat tak? Buat brown solution turns to green solution. Betul? Betul. Kalau ni observation ni, kalau nak buat kat reduction punya,
Okay, tengok kepada half equation yang ini. So Fe3 plus adalah brown, Fe2 plus adalah green. Sebab tu Sal buat brown solution turns to green. Okay. Kalau Sal nak buat oxidation punya observation boleh Sal? Boleh? Apa jadi kat zinc Sal? Zinc metal chloride salah. Yang Tak nampak sangat. Zinc dissolve lah. Ataupun menipis. Sebab kadang kita masuk plate kan, dia menipis. Zinc become thinner. Okay, thank you Sal. Okay, teacher. Sekejap, teacher check je ada tak yang seru teacher. Sebab exam kan. Okay, tak ada macam okay je form 4 tu. Macam score je. Okay, displacement reaction. Okay, kita pergi sikit. Sebab teacher nak habiskan 1.1 dah, tak nak jumpa dah dia ni. Awak buat revision awak sendiri. Sebab banyak dalam soalan teacher bagi tu. Yang ni lah handout yang terbaru. Banyak soalan yang awak boleh praktis. Okay, so displacement method from exact solution sangat mudah kalau hafal ECS. Okay, macam kalau nak kalau cantik nak apa tu semua tu kan. Tapi ECS ni ada satu masalah sikit. ECS ni dia sebab dulu kan masa syllabus lama kita pakai ECS je. Inert value ni benda yang sangat baru lah. Kalau kita tanya sini lama-lama pun dia ni belajar ke apa kan. Diorang pun tak pernah jumpa inert value. Tapi masa matrik nanti diorang jumpa inert value. So advance kat awak dah jumpa dah inert value ni masa SPM. Okay. Matrik nanti jumpa confirm. Tapi tak tahulah syllabus dah turun ke bawah sampai SPM ni. Mungkin yang degree turun ke matrik kan. Itulah. Inilah kalau cantik. Okay. Kalau inert value dia kalsium dulu. Okay. Kalau ECS kadang-kadang sodium duduk atas. Dia kalau nak cantik. Okay. Bila teacher tanya masa bengkel lah kan. Dia kata tak ada masalah ni. Tak ada masalah. Dia soalan akan mengelak untuk tanya yang inilah. Sebab apa Sebab inert value dia menghasilkan nilai kalsium lagi more negatif. Tapi ECS bila kita tengok observations macam tu je, sodium lagi reaktif. Dia kata gitu. So apa-apa pun jangan risau yang masalah yang ni. InsyaAllah tak akan ditanya. Okay, yang lain-lain ni. Yang lain-lain yang paling famous dia guna magnesium. Dan copper tu memang selalu. Kenapa copper dia selalu jadikan contoh dalam displacement? Sebab copper ada warna. So bila ada warna, dia suka tanya dalam soalan observation. Okay, kita tengok soalan ni kan. Okay, displacements of metal. Okay, kelas A dia dah terror dah kan. Banyak kali dah. Displacement mesti ada dua benda lah. Satu adalah benda yang kita masuk dalam bentuk solid. Satu lagi adalah salt solution. Mesti. Okay. So displacement hanya akan berlaku apabila bahan yang kita masukkan tu more electropositive. Since kita pakai ECS kan, kita tak kenal lagi inert value masa ni. Masa awak belajar tak kenal lagi inert value. So awak gunalah perkataan more electropositive. Tapi, nanti cikgu bagi tahu lah tapi apa. Okay So metal yang masuk ke dalam salt solution tu mestilah metal yang lagi tinggi kedudukan dia dalam ECS. Berbanding siapa? Berbanding metal ions yang ada dalam salt solution tu. So dalam salt solution ni ada copper. So tengok kedudukan copper dengan zinc tu. Adakah copper lagi more electropositive? Tengok semakin tinggi kedudukan tu semakin more electropositive. Bermaksud dia lagi senang undergo oxidation. Electropositive tu bermaksud easy to lose electron lah. Electropositive tu. Laju kan teacher cakap kan? Tengok video balik. Okay, zinc. Tengok kedudukan zinc dengan copper. Sangat jauh. Zinc ni sangat tinggi kedudukan dia kan compared to copper. So dia memang more electropositive. Ni less electropositive. So displacement berlaku. Sebab zinc yang masuk tu, yang dalam bentuk solid tu more electropositive. Okay, so half equations dia ada lah. So awak kena buat lah. Jangan kata no reaction. Boleh nak mudah kan? No reaction lah. Tak boleh. Berlaku displacement. So displacement ni zinc yang hebat ni dia boleh keluarkan copper dia. Dia halau copper tu daripada salt solution tu, dia akan replace tempat Cu tu. Dia akan jadi zinc nitrate lah.
And then copper keluar, dia akan jadi copper solid. Nak kata betul ke tak? Yes, sebab pemerhatian tu menunjukkan benda ni. Benda yang kita buat dalam equation tu lah. Okay. Displacement, kalau lah awak buat, contoh ini, copper yang masuk tu silver. Okay, kedudukan silver bawah daripada copper. So, silver ni since dia less electropositive, dia tak boleh nak keluarkan Cu daripada solution tu. Apa nak buat? Kalau soalan keluar, soalan tak salah no reaction. No change. No displacement occur. Sebab silver ni less electropositive daripada copper. Dia tak boleh nak keluarkan copper tu daripada solution. Itu adalah displacement of metal. Okay, teacher terus pergi kat displacement of halogen sebab 9.23 dah. Nanti kita tengok sikit-sikit lah soalan. Kelas I sebenarnya ada homework teacher lupa nak update. Itulah. Main ke anak tak sihat tu. Pening. Okay, displacement reactions of halogen from its halide solution. Panjang kan? Okay, kalau tadi metal, find ECS. Siapa lagi tinggi yang masuk tu, solid yang kita masukkan ke dalam test tube tu mesti more electropositive. Salt solution tu mesti metal yang ada less electropositive. How about halogen? Okay, halogen ini adalah group 17. So, group 17 dia melibatkan elektronegatif. Tapi kita tak guna dalam ni. Kalau tadi atas metal kan elektropositif. Grup halogen ni dia anions kan, dia elektronegatif. Maknanya dia lagi suka attract elektron. Tengok balik kat form 4 punya periodic table tu. Okay. So semakin kecil size dia, semakin senang dia nak attract elektron. So siapa yang lagi kecil? Mestilah Cl. Yang duduk atas. Fluorine. And then size tu makin besar sebab share makin bertambah kan. Allah tak sama pun. Ni makin besar lah size tu. Okay. Kalau grup halogen yang more reaktif ada yang duduk atas tu sebab dia lagi senang nak tarik elektron. Kalau tak faham lagi maknanya periodic table awak tak kuat lagi lah. Okay, grup 17. So displacement berlaku apabila, okay, dia sama juga. Dia perlukan test tube dan juga dropper lah, kita dropkan kan. So yang displacement berlaku apabila substance halogen tu lagi tinggi kedudukan dia dalam reactivity. Ni kita panggil reactivity of halogen lah. Okay, yang dalam solution tu mestilah yang ada halogen, tetapi halogen tu lagi rendah kedudukan dia berbanding apa yang kita masukkan tu. Contoh yang ini Cl tu dengan halogen kat sini Br. Okay. Adakah Cl ni lagi tinggi kedudukan dia? Yes. Cl lagi tinggi kedudukan dia, more reactive. So dia boleh displace bromine tu daripada salt solution tu lah. Okay. Untuk SPM, kita fokuskan kepada CBI ni sahaja. Chlorine, bromine and iodine. Fluorine kita tak pernah buat sebab fluorine sangat reaktif. Yang ini sangat less reaktif lah, yang ni kat bawah ni kan. So CBI yang biasa kita fokus dalam SPM So contoh-contoh tu banyak pasal chlorine, banyak ada iodide, bromine macam tu. Okay, ni halogen ni berlaku displacement sebab Cl2 tu lagi more reaktif. Senangnya awak hafal je lah CBI tu. So siapa lagi tinggi, yang masuk lagi tinggi, yes. Yang dalam solution tu dia lagi rendah, berlaku displacement. Senang sangat. Sebab apa senang? Sebab dia tak ada renyah, dia tak renyah macam YouTube transfer of electron ada distance tu, kena lukis lah. So berlakulah KCl tambah Br2 keluar. Okay, nanti kita tak payah sekarang je, balancekan lah. Okay so teacher pergi lagi. Yang dalam group sal kan, group IFA, group Carina tu dia ada sebut pasal 1,1 trichloroethane. Okay, supposedly kelas L dah faham dah sebab baru ni kita baru je revise kan. Kenapa ada 1,1 trichloroethane ni? Kenapa nak banyakkan lagi kepala budak kan? Sebab ni, dalam bentuk aqueous ni adalah warna asal lah. Warna asal halogen tu. Okey, tengok kalau kita tengok sini pale yellow ni, nampaklah pale yellow tu memang warna kuning cair. Tapi bromine dengan iodine ni dia menimbulkan kekeliruan kat situ. Okey, contohnya awak buat eksperimen, awak cakap kat demo tu, demonstrator ataupun orang yang jaga awak lah, amali tu, ataupun teacher sendiri, teacher reactions ni menghasilkan bromine water. Okey, teacher pun macam nak bagi awak
macam rasa gelabah sikit. Bukanlah macam warna iodine je betul ke reaction awak buat tu. Teacher betul lah bromine, teacher saya pakai bromine water tadi. And then dia hasilkan bromine water teacher. Awak kata sebab apa? Sebab warna brown. Tak, iodine pun warna brown juga. Okay, so macam mana awak nak prove kat teacher yang bahawa ni bromine ni memang bromine dalam tu. Okay, awak pun titiskan 1,1-trichloroethane. So 1,1-trichloroethane ni dia ada perbezaan sangat ketara untuk bromine dengan iodine. So kalau bromine water duduk dalam test tube tu, yang terhasil tu adalah bromine water, awak test bromine tu dengan 1,1 dia still lagi warna brown. Kalau teacher kata, maknanya teacher salah lah. Kan? Kalau iodine, apa yang akan berlaku? Kalau iodine memang warna dia brown juga. Dia mungkin pekat tapi tak nampak jelas kan? Sama macam bromine. Warna dia lebih kurang. So macam mana kita nak verify, nak sahkan ini adalah iodine? Awak testkan 1,1-trichloroethane terus tukar jadi warna purple. Obvious. So that's why kita perlukan 1,1-trichloroethane ni sebab nak bezakan halogen yang terhasil tu lah. Okay. Displacement of matter teacher rasa macam mudah lah. Teacher nak pergi kat sini Teacher nak ambil satu reaction halogen sebelum kita habis Teacher pun dalam kepala ni risau form 4 tanya soalan kan sebab tengah exam tu. Kita ambil yang ini dengan yang ini. Okay. Alright, so tengok sini. Teacher nak explain kat sini. Apa lagi aku nak ambil? Teacher ambil ini kot. Okay, A. Teacher ambil A. Teacher explain A. Okay, chlorine water react dengan KBr. Okay, dia hasilkan tak displacement berlaku ke tak? Yes, sebab Cl, CBr letak kat sini. Cl, Br. Okay, Cl yang masuk tu adalah lagi more reactive compared to bromine in potassium bromide tu lah. Okay, so berlakulah. Dia akan jadi KCl, dia akan keluarkan Br tu. Cl masuk, so Br tu keluar jadi bromine water. Balancekan lah Okay, teacher nak ajar cara buat observation. Okay, Cl2 warna dia greenish yellow. So yang ini bila dia jadi salt solution je jadi colourless. Okay, tak apa yang tu. Teacher nak bagi tahu yang ini. Okay, yang ini. So 1,1-trichloroethane tu nak check kat mana? Ada pelajar dia confused. Tengok lah nanti ada yang pelajar confused dia tak tahu nak check yang mana. Ni ke ni? Check kat produk. Tengok yang terhasil adalah bromine water kan? Okay, ambil test tube yang dah hasilkan produk tu. Awak tengok sini, awak tengok brown kan, warna brown. Okay, so tak clear lagi sebab warna brown ni dalam keadaan aqueous kan. Dalam keadaan asal dia memang brown. Iodine pun warna brown juga. So awak titiskan test tube tu yang ada Br2, awak kata ada Br2 kan sebab warna brown kan. Awak titiskan, awak nak confirmkan lagi betul ke ini adalah bromine water. Kalau ikut teori pada equation je, yes, bromine water terhasil kan. So kalau practically you have to prove. Okay, so awak titiskan 1,1-trichloroethane. So yes, dia warna brown juga. So betul lah tu reaction ni menghasilkan bromine water. Okay, kita pergi tengok lagi satu C. Bromine water react dengan KCl. So since bromine ni lagi rendah kedudukan dia daripada Cl, so reaction tak berlaku, no reaction. No displacement occur. So Br2 ni akan remain kat sini lah. Sama je lah, tak ada apa-apa berlaku kan. Buat no reaction teacher nak tunjuknya ni, tak payahlah buat macam ni pelik pula. Okay, Br2 ni remain. Tak ada apa-apa berubah. Sebab itulah awak akan tengok observation dia adalah brown. Sebab awak kata apa? Bromine water remains sebab tak ada reactions. So brown solution. So nak pastikan betul reactions tu tak berlaku and betul bromine water tu remains, kekal je, tak jadi apa-apa berubah. So awak titiskan 1,1-trichloroethane sebab itulah sini pun result dia pun brown. Okay, teacher pergi warna lain sikit. Bosan kan? Asyik bromine je. Okay, tengok kat E. Tengok E. Pasal habislah, teacher nak bagi homework sikit. Then baru habis kelas. Okay, E. Iodine water, I2 tambah dengan KCl. Okay, reaction berlaku ke tak? Siapa nak tolong jawab? Displacement berlaku ke tak? Tak berlaku sebab iodine ni lagi rendah kedudukan daripada Cl, no reaction. So yang kekal apa dia? Apa yang kekal? Dalam test tube tu still ada? Iodine water tu ada lagi.
So macam mana kita nak provekan bahawa no reactions berlaku, kita akan cakap iodine molecule remains kan. Macam mana awak tahu iodine molecule tu still lagi ada? Awak test. Okay, dalam keadaan biasa, test tube tu memang warna brown sebab ada iodine kan? Brown. Okay, macam mana kita nak prove kat siapa-siapa lah yang tanya, ini adalah iodine. So awak titiskan 1,1-trichloroethane, dia akan jadi warna purple. So teacher nak ulang lagi untuk halogen ni, mesti tengok produk dia and test 1,1-trichloroethane tu pada produk dia. Okay, untuk kita provekan bahawa reactions tu menghasilkan yang itulah. So observation nanti penting untuk observation sebab soalan suka tanya aqueous dengan 1,1-trichloroethane ni. And then satu lagi hal, ini. Soalan akan bagi gini, pernah keluar warna X, warna Y. Awak kena ingat 1,1-trichloroethane ni lagi denser daripada aqueous. Aqueous tu air kan. So aqueous duduk sini. So bila dia minta Y, warna Y, awak kena refer kepada warna asal dia lah. Okay, yang ini refer kepada 1,1-trichloroethane tu. Okay, kalau nak tahu lagi tengok kat sini lah. Table teacher bagi ni, hafal lah. Chlorine jadi still lagi yellow. Yang berubah ketara iodine lah, brown jadi purple. Okay, so untuk homework. Buat ini soalan 6. Soalan 17. Ni agak kebat try buat. Tak dapat, next class teacher ajar. Yang ni teacher boleh teacher nak minta awak hantar lah. Awak tulis lah apa yang awak tahu. Tulis je lah. Tapi nak minta buat juga. Tahu tak tahu tu salah tak apa. Okey, yang halogen ni kita try buat yang ni soalan 7. Itu sahaja. Yang lain-lain tu kalau awak nak try, awak try lah. Kejap. Ni kot. Ada 4 lah total. So minggu depan hantar sehari sebelum kelas. Soalan 28, soalan 7, kita ambil 28, page 35, soalan 7, sekejap lagi teacher terus post. Nanti teacher pun lupa homework apa nak bagi. 30 dengan ni. Awak kena buat sikit lah soalan yang susah sikit. Janganlah selesa dengan soalan mudah je. Okay, itu sahaja untuk kelas hari ni. Apa-apa boleh tanya teacher. Okay, thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you, teacher. Okay. Thank you, teacher. Waalaikumsalam. Thank you, teacher. Okay.